Video ni khusus kepada medical officer, nursing staff dengan medical attendants atau MA yang kerja dekat emergency department. This video is specifically made for doctors, nurses and medical attendants who are working in the emergency department. How do you convince your patient who is suffering from ST elevation myocardial infarction to agree on their diagnosis and to agree to undertake emergency angioplasty and stenting without delay? Video ni khusus aku nak bagi tahu. Aku nak ajar korang macam mana nak cakap dengan patient yang tengah ada ST elevation myocardial infarction supaya diorang percaya kepada diagnosis yang kau bagi dan diorang setuju untuk buat rawatan emergency angioplasty dengan stenting tanpa any delay, because we know the delay of undertaking emergency angioplasty and stenting for acute myocardial infarction will result in greater risk of death and heart failure in long term. Kita tahu kalau orang tu makin lama nak tunggu sebelum setuju buat rawatan angioplasty dengan stenting, setiap minit dia orang tunggu, lagi besar serangan jantung, lagi tinggi resiko kematian di dalam hospital, lagi tinggi resiko untuk lemah jantung jangka masa panjang. So, this video I will tell you how to talk to the patient. Macam mana nak cakap dekat patient, nak convince dia orang yang dia orang ni tengah kena serangan jantung, kategori yang paling serius dan mesti setuju untuk buat rawatan emergency angiogram, balloon dengan stenting. Okay, I will pretend I'm talking to a patient. Aku akan bayangkan yang aku tengah cakap dekat pesakit dekat emergency department. Yang paling penting, engkau orang kena maintain eye contact. Cakap dengan perlahan dan jelas, tanpa ada ragu-ragu. Salam dengan patient, maintain eye contact supaya diorang percaya dan yakin dengan apa yang kau nak cakap. This is how I do it. Nama saya Dr. On Akbar Ali, saya pakar jantung in charge hari ini. Okay, you said clearly, you said with sense of authority. So diorang akan percaya dengan cakap engkau. Dan you say berdasarkan simptom encik yang bagi tahu saya, berdasarkan ECG yang kita orang buat, tunjuk diorang ECG itu, kami dapat tahu yang encik sekarang tengah mengalami serangan jantung. You pause, okay? Dan kami sangat pasti yang kau ni tengah ada serangan jantung. Lepas tu kau jelaskan apa dia serangan jantung. Encik Abu, dalam jantung ada 3 saluran darah. 1 sebelah kanan, 2 sebelah kiri. Antara 2 saluran darah jantung sebelah kiri itu, yang depan tu adalah saluran darah yang paling penting. Berdasarkan simptom encik dan ECG kami dapat tahu bahawa salah satu saluran darah yang pergi depan tu dah completely block, menyebabkan serangan jantung yang paling serius. Serangan jantung ada 2 kategori encik. Kategori pertama dengan kategori kedua. Serangan jantung kategori pertama adalah apabila saluran darah tu blok habis, tak ada langsung darah turun dekat otot yang berkenaan. Kategori yang kedua, saluran darah tu blok sikit, tak sepenuhnya, kena serangan jantung juga. Serangan jantung kategori pertama encik Abu sangat penting, sangat serius, sebab setiap minit kami tunggu, setiap jam kami tunggu, sebelum kami bukakan balik saluran darah tu, makin besar serangan jantung, makin tinggi resiko kematian dan makin tinggi resiko lemah jantung jangka panjang. Rawatan yang paling baik untuk encik Abu sekarang ni adalah untuk kami cepat-cepat buat rawatan angioplasty dengan stenting. Encik Abu jangan bimbang. Prosedur ni kami tak ada potong-potong, kami tak ada jahit-jahit, kami tak akan bagi ubat bius tidur. Semasa saya buat prosedur ni, saya akan sentiasa bercakap dengan encik Abu. We will maintain a communication non-stop throughout the procedure. Kami cuma akan bagi injection dekat kulit ni, dekat sini atau dekat pergelangan tangan. Kadang-kadang kena pergi kat pangkal kaki. Kami akan bagi injection, suntikan supaya kebas kulit tu. Supaya apa yang kita buat lepas tu kami tak rasa sangat. Kami akan masukkan tube yang kecil. Lepas tu masuk wire yang halus daripada tangan masuk dalam jantung. Kami akan injek saluran darah di dalam jantung. Kami akan nampak saluran darah yang blok tu. Kemudian doktor akan masuk wire di dalam saluran darah jantung. Kami akan sedut keluar darah beku tu. Kemudian kami akan buat rawatan balloon dengan stent. Kami akan kembangkan saluran darah yang sempit. Letak stent besi di dalam saluran darah jantung supaya saluran darah tu tak rebah balik, tak kecut balik. Rawatan tu encik Abu akan ambil masa lebih kurang 30 ataupun 60 minit. Kebiasaannya kadang-kadang boleh pergi sampai 1,5 jam. Dan keberkesanan rawatan angioplasty dengan stenting untuk serangan jantung yang encik Abu tengah mengalami sekarang adalah lebih daripada 95%. More than 95% successful rate. Tak ada pilihan lain encik Abu. Pilihan lain tak sebaik pilihan ini. Jadi kalau encik Abu kami dah pasti ada ST elevation myocardial infarction, serangan jantung kategori pertama, kami nak buat prosedur
ni sekarang juga. Kami punya pakar jantung, kami punya nurse yang melibatkan dengan prosedur ni tengah datang untuk buat prosedur ni. That is how you explain to the patient. And then you said, selepas selesai prosedur angioplasti dengan stenting Encik Abu, kami akan letak plaster yang ketat dekat pergelangan tangan ataupun dekat pangkal ibu jari. Kami takkan jahit apa-apa, tak ada jahitan, tak ada ubat bius tidur. Kemudian Encik kami akan hantar pergi pusat rawatan rapi untuk monitor Encik. Lepas tu you kena repeat. Encik Abu kena faham bahawa setiap minit kami tunggu, sebelum kita buka balik saluran darah tu, makin besar serangan jantung, makin banyak otot jantung yang rosak. Dan Encik Abu, kalau otot jantung tu dah rosak, memang tak boleh balik. Jadi saya minta Encik Abu izinkan kami untuk buat prosedur ni serta-merta sekarang. Pada orang-orang yang tengok video ni, yang bukan doktor atau nurses, cuba bagi komen. Kalau engkau pesakit, na'uzubillah, kalau engkau lah pesakit yang tengah kena serangan jantung, kalau engkau dengar doktor cakap macam ni, adakah engkau convince, adakah engkau akan setuju untuk buat rawatan tu, ataupun kau masih ragu-ragu? Cukup, Ben.